Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 3? Cikgu harap semua murid tahun 3 berada dalam keadaan sihat bersama keluarga masing-masing. Macam mana PDPR di rumah masing-masing? Cikgu harap semua dapat melakukan dan menjalani PDPR dengan baik dengan bantuan ibu dan ayah. Murid-murid tahun 3, pada minggu ini kita akan sambung topik yang baru. Kita dah habis topik wang. Pada minggu ini kita akan sambung tentang topik masa dan waktu. Untuk yang pertama minggu ini, kita tidak ada pengiraan. Kita akan belajar untuk sebut dan rekod waktu. Pada minggu ini, kamu boleh membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual waktu sesuatu aktiviti. Dan kamu akan boleh membaca dan merekod waktu sebelum, semasa dan selepas sesuatu aktiviti. Jadi, kalau pada kamu ada buku teks muka surat 25 sehingga muka surat 27, kamu boleh rujuk buku teks jilid yang kedua. Baik murid-murid sekalian, sebelum kita pergi kepada topik pada minggu ini, cikgu nak buat sikit ulang kaji. Cikgu nak tanya semua murid-murid tahun 3. Tahu tak macam mana nak baca jam? Tepuk dada, tanya diri sendiri. Boleh tak baca jam? Kalau tak boleh baca jam, jom kita buat ulang kaji. Kamu dah belajar masa kamu tahun 2 dulu. Baik, satu jam, muka jam ada nombor 1 sampai 12. Dan setiap jam kebiasaannya ada 3 jarum. Jarum yang bergerak itu satu, yang panjang tu. Yang kedua, jarum utama. Jarum pendek dan jarum panjang. Jarum ini yang membantu kita membaca masa dan waktu pada jam yang ada di sekeliling kita. Ada jarum jam merujuk kepada jarum pendek. Jarum minit merujuk kepada jarum panjang. Macam mana nak baca jam tu? Kalau jarum pendek tu kita baca je lah macam biasa. Tengok nombor dia pukul berapa, tu kita sebut. Tapi kalau jarum panjang kita nak baca minit, kita tak boleh baca nombor yang ada dekat jam tu. Dia menggunakan sifir berapa? Sifir 5. Ingat lagi tak sifir 5? Kalau jarum panjang menunjukkan dekat jam pukul nombor 1, dia menunjukkan minit yang keberapa? 5. Kalau nombor 2, 10, 15, 20, 25, 30. 35 dekat jarum nombor 7, 40 kat nombor 8. Ini kalau kita nak baca minit Okey. Kat nombor 9, 45. Kat nombor 10, 50. Dan dekat nombor 11, 55. Kan pukul 12 pula kita adalah 60 ikutkan sifir 5. Tapi kita tak tulis 60. Kita akan tulis sifar-sifar. Maksudnya pukul tu tepat. 3 sifar-sifar. Pukul 3 tepat. 5 sifar-sifar. Maksudnya 5 tepat. Kalau jarum panjang menunjukkan pukul 12. Ini adalah kita nak baca sifir ataupun kita nak baca jam macam mana. Jarum pendek kita baca dulu. Lepas tu kita baca jarum minit. Jarum minit kita baca ikut sifir 5. Ikutlah nombor tu dekat berapa jarum tu. Okey, contohnya kita tengok. Okey, tengok yang pertama. Okey, yang pertama kita punya jarum pendek berada di mana tu? Antara pukul 12 ke pukul 1. Jarum jam ni bila dia bergerak, dia akan menaik nombornya daripada pukul 12, 1, 2, dia tak pergi ke belakang, dia mesti ke depan. 12, 1. Kalau antara pukul 12 ke pukul 1, dia berada di tengah-tengah. Maksudnya dia masih lagi pukul 12. Kalau jarum pendek menunjukkan jarum panjang menunjukkan jam 6, nombor 6, dia merujuk kepada minit. Berapa minit kalau 6? 30. Jadi dia akan jadi pukul berapa? Kita akan baca sebagai pukul 12.30. Kita tak baca pukul 12.06. Cikgu dah ingatkan tadi, kalau jarum panjang kita kena baca minit dia ikut sifir 5. 12.30 ataupun orang biasa panggil 12.30. Okey, tengok yang kedua. Okey, jarum pendek dia tu warna biru tu. Di antara pukul 6 ke pukul 7. Belum sampai pukul 7 lagi, masih lagi dekat nombor 6. Tapi nak dekat pukul 7. Masih lagi dekat 6. Okey? Maksudnya jarum pendek dia dekat 6. Jarum panjang dia tepat kat nombor 8. Kalau nombor 8, sifir berapa? Sifir 5 dekat nombor 8 berapa? 40. Jadi kita akan panggil ataupun kita akan sebut pukul 6.40. Dalam ejaan ni kita ejalah pukul 6.40. Itu untuk baca jam. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya.
Okey, jarum pendek dekat pukul 3, tepat pukul 3. Jarum panjang pula dekat pukul 12. Kita tengok tadi kalau pukul 12 ataupun kalau jarum panjang berada di nombor 12, dia menunjukkan minit yang ke-60. Tapi kita tak tulis pukul 3.60. Kita tulis sebagai pukul 3.00. Maksudnya pukul 3 tepat. Kita akan baca sebagai pukul 3. Dia tak ada minit sebab dia tepat-tepat. Jarum panjang dekat pukul 12 maksudnya 3.00. Okey, itu untuk yang seterusnya kita tengok. Yang seterusnya jarum pendek berada di nombor 2. Nak dekat pukul 2. Belum lagi pukul 2. Jarum panjang berada di nombor 10. Jadi minit yang ke-50. Dia adalah pukul berapa? Pukul 1.50. Nak dekat pukul 2. Belum pukul 2 tepat lagi. Dia baru pukul 1.50. Kalau jarum panjang pergi pukul 12 kan, dia akan jadi pukul 2. Kalau waktu macam ni, baru pukul 1.50. Jelas ini cara ataupun kita buat sikit ulang kaji cara untuk baca masa dan waktu menggunakan jam tangan yang ada di sekeliling kita ataupun yang kita tengah pakai. Jelas Okey. Baik murid-murid, pada minggu ini kita sambung berkenaan dengan cara-cara untuk merekod waktu. Apa yang kita akan belajar dalam merekod waktu ini? Contoh, kamu diberi dengan satu jadual waktu ataupun jadual sesuatu aktiviti. Contoh kat sini cikgu tunjukkan jadual hari kantin sekolah kebangsaan idaman. Biasa tak tengok jadual macam ni? Kalau kat sekolah tu contohnya ada jadual waktu sekolah kamu tahu pukul berapa mula waktu bahasa Melayu, kamu tahu pukul berapa waktu rehat, kamu tahu pukul berapa waktu balik. Itu adalah contoh aktiviti dalam satu jadual. Hari ni kita nak belajar betul-betul macam mana kita nak baca sesuatu jadual yang ada dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Baik, yang pertama, kita tengok hari kantin sekolah kebangsaan idaman. Ada jadual tu, ada masa dan ada acara. Acara tu aktiviti lah. Kalau tengok kat situ, mula pukul 8 pagi. Ada pembukaan gerai jualan. Dan berakhir pukul 12.30 tengah hari. Iaitu majlis tamat. Mari kita tengok sama-sama. Minggu ni tak ada pengiraan. Kita akan belajar baca jadual ataupun baca waktu dan aktiviti yang ada dalam jadual hari kantin sekolah kebangsaan idaman ini. Okey, kita pergi satu-satu. Pembukaan gerai jualan. Okey, kita tengok pembukaan gerai jualan pada pukul sekarang kita tengok jadual waktu. Pembukaan gerai jualan. Kat mana ada pembukaan gerai jualan? Dekat sini. So dia dibuka pada pukul berapa? Kita akan baca pada pukul 8 pagi. Dia akan jadi pukul 8 pagi. Ceramah kesihatan bermula pada pukul ceramah kesihatan. So kita tengok acara. Dekat mana ceramah kesihatan? Dia bermula pukul berapa tu? Kita tengok masa dia. Pukul berapa ceramah kesihatan ni? Pukul 9 pagi. Ini kita nak baca rekod waktu ni. Kita tengok jadual, kita baca, kita tengok jadual. Kita baca, kita tengok jadual. Okey, seterusnya. Pada pukul 11 pagi ada acara. Tengok pukul 11. Pada pukul 11 pagi ada acara apa tu? Pertandingan gerai tercantik. Itu cara kita nak rekod waktu. Kita nak baca waktu tu. Jelas Minggu ni kita nak belajar pasal ini sahaja. Tidak ada pengiraan. Jangan risau. Seterusnya. Guna jadual yang sama. Acara sebelum. Sebelum tu, sebelumlah belakang. Acara sebelum. Cikgu nak streskan perkataan sebelum. Acara sebelum ceramah kesihatan. Ceramah kesihatan di sini sebelum. Maksudnya sebelum ceramah kesihatan. Apa benda? Ucapan guru besar kan? Dia sebelum. Ucapan guru besar. Yang bermula pada pukul berapa? Ucapan guru besar tu. Pukul 8.30 pagi. Sebelum tu maksudnya dekat belakang. Seterusnya kita pergi pula. Acara selepas. Kalau selepas tu ke depan. Selepas persembahan murid. Kita cari mana persembahan murid. Selepas persembahan murid ni apa? Selepas kat depan. Mestilah penyampaian hadiah. Ni penyampaian hadiah ni. Selepas persembahan murid mesti ada penyampaian hadiah. Sebab selepas tu ke depan. Iaitu pada pukul 12 tengah hari.
Dan akhir sekali, majlis tamat. Tamat tu habis. Pada pukul berapa? Pukul berapa ni majlis tamat ni? Tamat pada pukul 12.30 tengah hari. Itu cara kita nak merekod waktu. Jelas Jadi, itu sahaja yang kita nak belajar pada minggu ini. Terus kepada kita rujuk buku aktiviti. Okey, sekarang kamu buka buku aktiviti kamu, muka surat 93. Cikgu masih menggunakan ataupun kita masih menggunakan hari kantin sekolah idaman punya jadual. Cuma tadi cikgu dah ubah-ubah soalan dia. Untuk buku aktiviti ni, kamu buat, kamu baca tu dan kamu cari jawapan dekat atas dia. Berdasarkan jadual tersebut. Contoh pergi A lah. Gerai jualan mula dibuka pada pukul berapa? Cari gerai jualan. Pukul 8 pagi. Jadi tulislah dekat situ. Pukul 8 pagi. Dan habiskan untuk sehingga soalan E. Itulah yang kita belajar pada minggu ini, iaitu kita nak rekod, kita nak sebut dan rekod waktu. Awak boleh sebut pada pukul berapa? Pukul 8 pagi dan awak rekod waktu tu. Itu yang kita belajar pada minggu ini. Cikgu harap kamu dapat selesaikan aktiviti ini dengan baik. Jika ada masalah, terus berhubung dengan cikgu. Jumpa lagi dalam PDPR akan datang. Assalamualaikum.